apa, tengok je dulu. Sekejap lagi saya akan ajar. Okay, so dia run, so nanti dia kata running kat sini. So dia, okay, dah buka database proses, jika dia ada kaitan dengan database. Kemudian Glassfish, dia akan tulis sini Glassfish server. Glassfish server ni adalah satu perisian untuk menghubungkan server dengan sistem yang kita bangunkan. Okay, Glassfish ni adalah, dia ada Glassfish, dia ada Tomcat, dia ada Apache, itu semua adalah software server. Okay. So, ternampak kat sini, yang ini yang kita akan belajar ini. Macam mana nak buat menu ni. Kita panggil sebagai menu. Okay, dan bila kita klik pada, yang ni saya tak buat lah. Saya tak buat dia punya link dia. Nanti saya nak you all yang buat sendiri link ni. Okay, so saya buat satu je. Bila klik pada new trainee ni, bila kita letak kat sini, dia nampak cursor ni gini kan. So saya bila letak kat sini, cursor ni jadi macam ni. Tapi bila saya letak dekat yang ada garisan ni, new trainee, dia bergaris. Dan bila ada bentuk tangan, maksud tangan ni maksudnya dia adalah membolehkan kita klik. Okay, klik. Boleh ada, maksudnya ada link kepada page lain. So kita klik. Dan kat sini saya tulis nama dia main page. Okay, nampak dia main page. So yang ni semua ni kita kena tulis. Okay, yang ni kita panggil sebagai dokumen. Satu ni keseluruhan ni kita namakan dia sebagai dokumen. Namanya dokumen. Okay, dalam ni adalah dia punya nama element of dokumen. Kita ada text. Yang ni kita ada table. Okay, dalam table ni kita ada row, dan ni kita ada column. Okay, satu column, yang ni row. Row ni ada 4. Menu ni adalah header, table header, yang ni adalah table data. Okay, di tangan ni adalah link, dan kita klik kat sini. Bila saya klik pada new trainee ni, dan dia akan bagi kepada form yang kedua. Okay, so sekarang ni nama form tadi dah tukar jadi new trainee form. Okay, yang ni saya pun buat juga new trainee form. Okay, form, dalam form ni ada text form, dan ini adalah text address, yang ni text area. Sebab dia tu besar, sebab tu dia besar daripada text. Ni text biasa. Ini dia panggil text area. Okay, yang ni dia panggil sebagai radio button. Okay, radio button bila kita klik ni dia akan pilih salah satu. Okay, salah satu je. Okay, dan yang ni, yang empat segi ni namanya adalah chatbot. Okay, chatbot ni kita boleh chat banyak. Nak chat semua pun boleh. Beza dengan radio button ni dia salah satu je. Dalam kategori ni, dia adalah female, dia adalah salah satu sahaja. Tapi dalam kategori hobi ni, sama hobi ni reading, gardening, sporting, swimming, so kita boleh chat sebanyak mana kita punya hobi. Okay. Antik, balik tekan tik. So tik, antik, ada betik. Kemudian yang ni, kalau kita nampak kita letak ni, ada anak panah ke bawah ni kan. Ni kita panggil dia sebagai drop down box. Drop down box. Ni semua nota dia ni. Okay, drop down box. Okay, macam mana buat drop down box nanti. Kemudian upload your feature profile. Yang ni untuk upload file. So kita akan browse kat sini dan diminta kita upload. Kita cari dekat
lagi, nanti kita akan masuk topik seterusnya dan kita akan pergi kepada macam mana nak tulis add new trainee. Okay, so kalau kita klik ni tak ada lagi lah. Okay, sebab apa dia kata not found, so sebab add trainee process ni kita belum buat lagi .jsp. Yang ni nanti kita akan buat lepas kita belajar, kita faham buat form ni. Okay, then daripada form ni kita nak balik semula pada form pertama. Okay, so kita tekan, kita kena buat link. Okay, link kat sini tak ada, yang ni tak ada, nanti you all akan buat lah link ni. Kemudian okay, balik pada main menu, main page, dan tekan balik sini. So baliklah semula ke sini. Okay. Okay. Okay, dah okay. Faham tak kita nak belajar apa hari ni? Boleh nampak apa yang kita nak belajar ini? Tapi bila saya run tak boleh run, so saya consider tak boleh run lah benda tu. Okay, so saya cadang saya mengharapkan semua guna IDA. Okay. Okay, alright. Dah nampak pergi pada Firefox ni, nampak kan tulisan ni, title ni berada di sini dekat atas ni. Dekat tab ni title. Dia tengok ke dekat dalam kita, saya contoh buka web browser satu. Okay, nampak tak web browser ni, dalam Mix ni dia tulis Mix Kuliah DPIT. Ni, nampak kan? Mix Kuliah DPIT. Ini adalah title. Ini title dalam HTML. Okay, untuk setiap tab. Ni nampak tak Telegram web. Ni adalah title dia. So title ni tulis kat mana? Bila kita buat program, tulis kat sini. Dekat dalam head, dekat title. Okay, faham setakat tu? Boleh? Boleh Puan. Okay, boleh Puan. Yang ini, okay, so alhamdulillah. Sini dipanggil head. Ni adalah head. Dalam head ni ada title. Macam kita kepala, ada mata, ada mulut, ada hidung. Okay, so dalam HTML pun dia ada head dia. Head dia ada title. Okay, ni title. Lepas tu ni, dalam bentuk ni, part segi ni, ini adalah body. Body sebab tu to do write content. Okay, pergi pada coding. Nampak tak dalam ni, body, div, to do write content. Kan? Betul tak? Betul Puan. Betul. Okay, sekarang ni, apa yang kita nak buat adalah div ni maksudnya division. Okay, so dia akan buat by division. So sekarang kita tak perlu nak guna division pun tak apa. Okay, let's say kita guna division. Kita tulis kat sini. Hari ini saya belajar bahasa pengetujaraan web, iaitu HTML. Ya. Okay, kemudian dah siap, boleh save. Run balik macam tadi. Tekan file, tekan sebelah kanan, run file. Okay, nampak tak? Hari ini saya belajar bahasa pengecaraan web HTML. Okay, next kita pergi sini. Okay, enter dekat hujung div ni kita enter. Kita nak masuk a new line. So kita boleh buat div lagi. Div. Kita tak ada div. Nanti dia akan keluar ni div ni. So dia mesti ada couple dia. Buka kat sini dan tutup dia backslash. So kita tengok kat sini HTML, dan kalau kita tekan HTML ni dia ada couple dia tutup backslash HTML. Okay, yang ni body dia ada backslash dia, couple dia tutup body. Head pun sama, title pun sama. Okay, so div, di antara div ni kita boleh tulis. Ini sebagai HTML. So HTML singkatan kata hypertext markup
language. Puan, Ya. boleh tak Puan ulang sikit yang part JIB lepas enter ni? DIV ni adalah untuk kita buat division di antara satu part dengan part yang lain. Tak apa, nanti kita tengok dia jadi macam mana bila kita run. Adakah duduk satu baris ataupun duduk di baris yang kedua. Okey, dah. HTML adalah singkatan kata Hypertext Markup Language. Okey, so kita run. Run balik. Okay, so kita nampak dia pergi kepada next line sebab dia ada div tadi. Okey. Boleh tak kita nak buang div ni? Kita buang div ni. Cuba buang div ni. Buang div ni. Buang div ni. Buang div ni. Okey, so kita buat dua baris dalam ni. Kita buat dua baris dalam ni. Dalam ni kita buat dua baris kan? Baris 14 dan baris ke-15. Okey, cuba run. Jadi berapa baris? Cuba run. Jadi berapa baris? Saya nak dengar jawapan dia. Okey, dapat berapa baris? Boleh tulis kat chatting. Boleh tulis jawapan kat chatting. Lepas dah buang div tu, tulis kat chatting. Dapat berapa baris? Satu baris. Okay, good. Satu baris. Satu baris. Maksudnya tidak ada division. Division tu maksudnya part dia lah. Satu part. So kita akan dapat satu baris. Kita dapat satu baris. Comel ke bodoh satu baris ni? Buruk. Buruk kan? Okay. So kita boleh juga menggunakan konsep paragraph. Selain pada div tadi, kita boleh guna P untuk paragraph. P. Okay, dan hujung ni kita letak tutup P. Okay, maksudnya ni paragraph 1. Yang ini adalah paragraph ni. Okay, cuba run. Bila letak paragraph, jadi macam mana? Okay. So bezanya okay, apa beza division dengan P tadi? Apa beza division dengan P tadi? Masa kita buat division. Okay. Apa jawapan dia? Dia jarak satu baris. Dia senggang. Betul. Dia ada senggang kan? Sebab dia bila sebut je paragraf, so mesti ada satu baris yang akan selang daripada satu paragraf dengan paragraf yang lain. Tapi division dia tidak ada selang untuk menjadikan dia satu another paragraph. Okey, faham? Katakan kita tak nak guna division. Kita juga tak nak guna paragraph sebab dia dah nampak macam ada ruang kosong. So kita boleh guna dr. Okay, boleh guna dr. Dr ni stand for break. Tadi P itu stand paragraph. Okay, cuba run. Dia jadi apa? Dia jadi macam mana? Macam division. Macam division kan. So dia akan pergi the next line. Kalau dalam bahasa Java, so kita buat /n. /n tu maksudnya the next line. So dia break kat sini, so dia pergi pada next line. So boleh guna division ataupun guna dr untuk asingkan satu ayat dengan ayat yang seterusnya. Okey, boleh ikut setakat ni? Boleh. Boleh. Let's say kita nak boldkan perkataan tersebut. Katakan saya nak bold perkataan S kat sini, T kat sini, M kat sini dan juga L kat sini. Okay, apa yang kita perlu buat adalah dia sebenarnya guna tag B dan tag B kat sini. Tutup tag B. Tak apa, buat satu. Kita tengok. Cuba run. Apa dia jadi? Dia jadi apa? H tu adalah
dalam bentuk bold. Bold. Kalau kita nak boldkan satu ni, hypertext markup language kan, saya nak boldkan HTML ni yang depan ni, nak buat macam mana? Saya nak jadikan dia satu, semua ni HTML ni dia semua jadi bold. Caranya adalah kita buat jangan buat satu-satu pula. Hujung ni baru kita letak, tutup dia. Kat mana kita nak tutup, dekat situlah. Kat mana kita nak end dia, kat situlah kita tutup dia. Okay, so run. So kita tengok dia jadi HTML, singkatan kata, nampak tak? Dia di bold kan? Okay, faham? Dah. Okay, sekarang ni saya nak suruh buat huruf T, huruf M dan huruf L menjadi bold. So kita buat kat sini B, kemudian tutup B. Dia ada bagi suggestion, just klik je. N, B. Okay, so bila lebih macam ni, kita seeloknya turun di bawah. Dia kalau turun kat bawah ni, dia saya kata tadi kan, kita buat dia tak jadi another lines. Dia tetap menjadi satu line bila kita run program tersebut. Okay, save. And got this. Okay. Okey, bila ni dan kita nak buat pada yang saya beritahu tadi. Okey, so yang ni kita boleh delete semua yang kita belajar tadi. Delete ni. Okey, kita letak kat sini adalah delete, kita letak B, Ctrl B. Kemudian kita tulis menu. Okey, tutup. Okay. Dalam ni kita nak buat paragraf supaya nanti dia ada selang. Tapi P dan tutup sini P, hujung. Main menu. Tadi nak tunjuk, macam tadi kita nak buat table. Sekejap, sebentar dulu ni. Okay, ni kita nak buat ni, nak buat table. Table ni ada bold. Okay, so main page, main menu ataupun main page. Okay, tak apalah, menu pun okay, main page pun okay. So main menu. Okay, kita keluar ni, sekarang kita nak buat table. Okay, buka tab, type table, T-A-B-E-L-E. Dia ada beri cadangan tu kat situ table. Lepas tu dia tu keluar ni, tu kita tekan je yang nak bawah, tu dia buat ni. Okay, keluar. Macam ni kan. Okay, tekan enter. Bila enter, so dia masuk index kat dalam ni. Okay. Bagusnya guna IDE ni, dia tu buat indent pada kita. Sebab indent ni dia adakan jadi cantik lah. Okay, table kita nak jadikan dia macam ni, bold ni bold. Ni bold satu saya guna. Okay, so dalam ni, dalam table, dia akan ada karakteristik dia border, B-O-R-D-E-R. Sama dengan, nanti dia akan, bila kita type sama dengan je, dia akan keluar terus double quote. Dan kita buat satu. Okay, boleh save, cuba run. Dia jadi mana? Dia keluar mana?
Okay, run. So keluar lagi table. Sekejap lagi kan. Kosong. Okay, sebab apa kosong? Sebab dia tidak ada apa-apa data lagi. Tidak ada table row dengan table header. Okay, so lepas pada table ni kita akan buat TR, table row. TR. Okay, lepas tu tekan je enter, sediakan double ni table row. Okay, dalam HTML dia akan baca by row. Ni satu row, ni satu row, satu row, satu row. Dia tak ada nama kolom. Kalau kita nak buat banyak kolom, maka kita akan pakai nama dia adalah table data. Row, ni satu row. Okay, so lepas TR, dan kita buat TH. TH. Dan tutup TH. TH ni maksudnya table header. So dalam table header ni kita akan tulis, yang bagi saya contoh ni adalah menu, perkataan menu kat sini. Table header adalah menu. Header tu maksudnya header lah, head of table tersebut. Tajuk bagi data nanti kita nak letak apa dia. Okay, kalau kita nak buat dua table header, nak buat header satu lagi, kita ada satu kolom tadi kan, satu kolom baru. Okay, nak jadikan dua kolom. Okay, dah enter, dia kita nampak macam gini. Ni satu dia enter, ini kita. So nanti kita boleh faham. Ni sini, ni duduk sini, indents dia. Okay, kalau kita nak buat satu lagi, okay, run yang ni. Cuba run dulu. Nampak tak rekod satu ni? Ada tak nak tanya saya, macam mana Puan nak duduk kat tengah ni? Nak suruh duduk tengah-tengah. Okay, nak duduk tengah-tengah ni namanya adalah center. Center, apa yang perlu kita buat adalah, kita tulis kat sini center. Lepas body, kita nak centerkan semua. So, tulis center. Center. Dan tutup center ni adalah selepas daripada table. Okay, sebab kita nak suruh semua dua ni berada di tengah-tengah. Itu kena perkataan center. Dia senang je sebab dia menggunakan bahasa kita, bahasa paras tinggi. Nampak dia duduk tengah-tengah. Puan, saya tak suka duduk tengah, saya suka duduk tepi. Buat jangan tak center. Puan, saya nak suruh duduk kaki. Boleh buat alignment. Alignment left. Okay, so center. Kalau tak nak center, buang kataan center tadi. Okay, boleh ikut setakat ni? Boleh. Boleh Puan. Okay, sekarang kita ada table. Okay, nampak tak sekarang ni kita ada satu kolom je kan? Satu row, satu baris, satu jalur. Baris dan jalur. Row and column. Okay, saya tunjuk ni row, ini row. Nampak tak anak panah saya gerak ni adalah row. Okay, saya nak buat plot ke atas ni. Ke bawah ni dia panggil column. Okay, ni baru satu kolom dan satu row. Okay, saya nak letak lagi satu kolom. Saya nak letak satu kolom. Okay, saya letak satu kolom lagi, saya tambah lagi TH lagi satu. TH. Then tutup TH. Okay, dan ni menu. Okay, saya letak sini. Link, katakan. Ni. Okay, run, tengok. Jadi tak dia dua row.
2 kad lagi. Letak lagi. Puan, saya tak suka dia ada border-border ni. Boleh tak nak buang border? Boleh buang border. Buang border, buat kosong. Buang pun tak apa, buat kosong pun tak apa. Kalau tak ada border, so inilah kosong dia. Tak ada. Kosong. Tak ada border. So kita letak border dia nampak. Border. Apa tu? Okay, border tu dia nampak dia punya border dia. Border 1, so menu. Link tadi dapat 2. Okay, sekarang ni kita nak letak data. Buat data tu AT B PR kemudian tutup PR. Okay, kita enter. So kat sini kita tulis TD. Okay, untuk masuk data kita tulis TD. TD ni adalah data. Untuk table data. Dia tak boleh buat semua table header je. Header satu je. Ada juga table yang tidak ada table header. Pun boleh buat. Kita akan buat TD, table data. Okay, menu. Okay, dalam menu ni adalah add new trainee. Okay. Add new trainee. Okay. Kemudian okay. Cuba tekan kat sini, kita tekan lagi. Kita buat lagi TD. Update trainee. Kemudian TD satu lagi. Report. Report for trainee. Ataupun report list. Report of. Ataupun dia adalah list of trainees. Okay. Dia dapat 3 TD. Okay, cuba run jadi macam mana. Itu satu row je. Sini row sini kosong kan. So sini sebab dia ada 2 row. Dan ini 1 row kan. Sini 3. Dan sini jadi kosong sebab dia tidak ada kolom kat sini. Kolom ni tak ada. Kalau tengok kat sini kita tulis. Ini kan 2. Ini kan 3 kan. Dia jadi tak balance. Jadi patutnya kat sini pun kita tambah lah. Katanya kita nak buang yang ni. Kita nak jadikan dia merge. Okay, jadi gini kan. Kita nak buat dia jadi satu ni. Okay, sebenarnya sebab kita dah tulis menu ni, header ni sebenarnya tak perlu pun tak apa. Okay, ni bukan menu. Yang ni saya nak tulis, kita tukar balik. Ni tajuk dia main page. Ini baru main, ni menu. Menu. Ini main page. Ataupun kita boleh tulis welcome to trainee system.
main. Nak buat merge. Okay, merge cell. Tekan merge cell. Kita akan gunakan perkataan color span. Kat sini TH COLS, ni nampak color span sama dengan, sebab kita ada 1, 2, 3 dan kita guna 3. Jom jaga ni. Okay, so dia gabung 3 ni. Okay. Boleh? Kita tengok saya coding. Boleh tak? Okay, so column span ni sebab apa kita buat 3? Sebab kat sini data bawah ni kita ada 1, 2, 3 column. Bagaimana kita nak buat 3 row? Okay, sekejap kita boleh tak kita copy ni balik? Okay, bila ada error macam ni, nampak tak dia warna merah kat ni? Dekat ni ada warna lampu ni jadi merah. Lampu ni merah ni maksudnya ada error. Error kat sini adalah ni. Kita tinggal double code. Okay. So tak ada warna merah. Okay, boleh kita ni, saya nak minta you all copy ni sampailah copy table, sampai ke table ni. Tak pergi duduk kat situ. Ctrl C, kemudian enter, Ctrl V. Saya nak tunjuk beza dia, nanti kita nak buat satu je sebenarnya. Nanti you decide you nak guna yang straight ke, you nak guna yang ke bawah. Okay, yang kedua ni. Okay, ni yang okay. Ni kedua, menu kedua ni. Kita nak buat 3 row. 3 row. Tadi 3 kolom kan? Yang ni 3 kolom. Okay, yang ni 3 kolom. 1, 2, 3. Sekarang ni kita nak buat macam yang saya tunjuk mula-mula tadi. Macam dalam kelas. Dalam Telegram. Okay. So yang ni kita ini kita enter sini, letak sini, kita enter, kita letakkan simbol tiap ni. Satu ni. Dan kita tutup sini. Jadi satu tiap baru. Lepas tu tiap. Okay, ni tiap ni satu, tiap ni tiap ni. Lepas ni, yang ni tak ada tiap lagi kan? Okay, kita tambah new tiap. Okay, so tak ada lagi tiap ada ni. Kita ambil yang ni, kita copy. Kita enter sini. Enter. Ni kita copy. Untuk X, Ctrl V. Sama, ni pun sama. Berapa tiap. Dan ini. Ya, dia, gang dia. Okay, so sekarang ni ada berapa tiap? Tiap ada 4. 1, 2, 3, 4. Dan dalam setiap tiap ni ada TD. Tadi tiap ada berapa? 1. Ada 2. Ya, tadi ada 2. Table header 1, table data ada 3. Tapi yang ni ada 3. Ada 4 TR, table row, dan setiap table row ada 1 data. Ada table data.
Okay, so boleh? Boleh? Puan. Ya. TR tu tertinggal macam mana? TR tu. TR kalau tertinggal tu, letak je TR tu kat mana tinggal? Bukan, saya tertinggal dekat TR tu, lepas tu nak copy tu, gana dah. Ada yang kat atas ni. Situ. Copy je lah copy ni sampai habis sampai kat table. Okay. Copy ni. Lepas tu paste kat bawah ni. Ctrl V. Situ boleh, lepas tu yang dekat nak tambah TR tu, lepas tu nak copy pula tu. Dekat ni. Nak tambah dekat ni ke add training ni? Dekat tu, add new trainer tu. Letak je TR depan dia ni. Oh, okay. Kan bila kita ni kan kita dapat gini kan. Ruby, so kita dapat ini kan. Yang ni kita enter je kat bawah ni, kita tu tulis tutup balik TR. Sebab kita nak ni tutup TR ni, kita tutup TR kat sini. /TR. Lepas tu yang ni, satu ni kita enter, kita buat balik TR. Sebab dia tak ada TR ni lagi, so kita pergi ujung ni, kita buat TR. /TR. Dia memang akan automatically letak indents yang cantik untuk kita. TR. Okay, sudah ada TR yang ni. Dia. Dan nanti dia akan tunjuklah dia punya cover dia. Dia akan coverkan dengan warna kuning ni. Okay, boleh? Siapa lagi yang tak boleh? So, nampak kat sini kita ada 4 TR. 1, 2, 3, 4. Okay, dapat 4 TR. Dapat. Okay, so bila dapat. Okay, so run. Run. Tengok dia jadi macam mana. Okay, refresh kat sini. Nampak tak beza dia? Yang ni caranya dia duduk satu baris sahaja. So kita ada 2 baris TR ni. TR pertama, TR kedua. Dan kita ada 3 kolom. Yang pertama ni 1, 2, 3. Tapi yang ni main menu ni kita buat kolom span. Sebab kita mergekan kolom tadi. Yang ni 1, 2, 3, 4. Boleh tak kita nak buat span dekat tepi ni? Yang ni kita copy ni. Copy yang ni. Welcome tu sampai ke table ni. Ctrl C. And Ctrl V. Okay, alright. So dalam TH ni, okay, yang ni gantikan.
Okay, yang ni kopi ni. Kopi ni. Bukan kopi, tak ada kopi. Yang ni, yang TR ni. Yang ni TR ni. Okay, kita buang. Dia jadi dalam ni ada dua, satu TH, satu lagi TD. Okay. Jadi kita run, refresh. Buang TR tadi, nampak? Saya buang tadi. So dan ni akan dalam, so kita ada 1, 2, 3. Ada 3 row, cuma dalam kat sini ada satu kolom, 2 kolom. Okay, so kita run, tengok jadikan dia. So dia jadi gini kan. Okay, so kita nak jadikan dia ni satu kat tepi kat sini. Jadi kat sini kita akan guna RO dan row span. So dia jadi gini. Okay, TH tadi. So daripada kolom span, tadi kita pakai kolom, kat atas ni kolom. Yang ni tak ada kolom, gini. Yang ni buang kolom, yang ni boleh buang kolom span, tak payah buat kolom span. Yang kedua tadi tu buang perkataan kolom span sebab dia tak payah kolom span sebab dia direct je kan. Okay, ada tak tanya ni? 3. Yang ni row span 3, sebab 3 sebab 1, 2, 3. Jadi main menu dia dah jadikan span. Span ni maksudnya dia gabungkan. Okay. Okay untuk hari ni. Boleh well. Boleh? Boleh. So kita pun dah sampai pukul 4. Saya sudah 2 jam dah ni kelas ni. Okay, so tak ada latihan lagi. Sebenarnya saya dah letakkan latihan dalam tu tapi tak apa, tak payah buat lagi. So kita ke minggu depan masuk lab, kita akan pergi pada form. Okay, jadi hari ni kita belajar buat table dan kita buat table untuk kita letakkan menu-menu. Ni menu nanti saya akan ajar minggu depan, kita akan linkkan menu ni ke dalam dengan another file yang lain. Dia pakai H-reference. Alright, so boleh semua